Okey, untuk memenuhi kriteria ya tugasan yang diberi kepada pelajar-pelajar iaitu perlu menghasilkan blaus dengan bertemakan keadaan di Malaysia. Okey, saya akan cuba tunjukkan pada cikgu-cikgu, saya akan demokan cara menerah pola untuk blaus yang mana saya adaptasi daripada kurung Kedah saja ni. Kat sini kena nampak dia ada dua kombinasi, satu yang badan bercorak, lengan kosong, polos. Yang ini kita ambil badan yang kosong, lengan dia bercorak. So ini saya variasikan dengan corak elemen batik lah supaya nampak bertemakan Malaysia tu. Okey, so di sini kalau ikut kriteria diberikan oleh kementerian tu, saya fahamkan di situ dia perlu ada garis leher. So nanti kita akan dapat garis leher pada bahagian leher nanti. Okey, yang kedua dia perlu ada klaim Kita sini biasa kita guna apa? Klaim. Secara umumlah kita guna klaim belah kangkung di sebelah sisinya. Kemudian dia perlu ada ciri penghilangan gelembung yang mana nanti kita akan masukkan lisu. Ini boleh pilih sama ada nak lisu di sebelah hadapan pakaian ataupun di belah belakang. So dalam patung ni, yang patung pakai ni depan tak ada lisu. Sebenarnya lisunya di sebelah belakang. Kalau cikgu tengok sini, lisunya di sebelah belakang. Okey, kat sini nampak ada lisu kat sini. Okey. Dan kemudian kita mesti ada penyudah tepi. Penyudah tepi kalau ikut pada baju ni kita akan gunakan kelepek selari lah di sini di hujung, dan juga apa? Ni kat sini kelepek selari kat sini, nanti kelepek lurus di bawah sini. Lepas tu kita ada untuk garis leher kemasan dia kita kena buat belas slip berlapik, dan juga nanti untuk bahagian kita perlu ada apa tadi kancing Kancing hiasan cikgu boleh tambah lah sama ada elemen menggunakan kancing butang cheongsam ataupun yang ini butang biasa. Nanti kita buatkan ulat-ulat lah di sini. Ataupun cikgu boleh variasikan juga kalau nak kita punya hiasan boleh tambah dengan jahitan manik lah di sebelah bawah ni. Kalau baju dia kosong boleh tambah manik ke di bawah sini, boleh juga supaya nampak, ataupun tambah manik di bahagian badan ke sebagainya. Itu boleh variasikan ikut pada kreativiti pelajar lah. Okay. So saya rasa paling mudah cikgu ambil adalah buat baju kurung blaus yang bercirikan Malaysia dengan konsep kurung Kedah. Sebab apa? Nanti bila masalah utama yang akan cikgu hadapi, kalau pelajar ni kita faham badan mereka memang akan akan ada banyak saiz kan. Terutama sekali ada pelajar yang agak dada yang besar, badan yang pendek. Kalau kita buat blouse biasa nanti akan jadi satu rumitan bagi cikgu nak handle keruk lengan, betul tak? Okay, so keruk lengan tu yang masalah utama yang akan dihadapi. Kalau kita buat baju kurung yang menggunakan konsep kurung Kedah ni lebih mudah. Sebab apa? Kita dah labuhkan di sini bahagian daripada bahu ni kita dah turunkan, dah longgar. Lepas tu kita takkan ada lagi isu bahagian keruk lengan yang sukar dibuat oleh pelajar nanti. Sama ada cantuman dia tak bertemu ataupun terlebih besar dan sebagainya. So yang lebih selamat kita buat baju kurung yang berkonsepkan kurung Kedah supaya dia lebih, sebab dia loose longgar, jadi mudah kita nak handle semasa kita nak meminta pelajar siapkan tugasan ni Okey, seterusnya nanti ikuti saya akan tunjukkan cara melakar pola baju blouse berkonsepkan kurung Kedah ni, dan juga nanti saya akan tunjukkan juga video cara menjahitnya. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan cara membuat blouse berkonsepkan kurung Kedah. Okey, ukuran yang kita perlukan pertama adalah bahu, pastikan kita ukur bahu. Kemudian yang kedua kita perlukan dada, iaitu ukuran dada. Kemudian ketiga, mercu ke dada, maksudnya daripada mercu sini kita ukur sampai ke bahagian, kalau katakan dada di sini. Okay, nanti cikgu ukur daripada bahu ke mercu mercu ke mercu, maybe duduk di sinilah, mercu ke mercu. Kemudian kita ada bahu ke mercu, di mana kedudukan daripada bahu sini, jarak bahu ke mercu ni berapa. Okey, ni yang keempat. Kemudian kita perlu tahu ukuran pinggul. Ukuran pinggul maksudnya di sini cuma kita akan ambil nanti ukuran standard sahaja daripada pinggang ke pinggul tu ukuran standard kita ambil 20. Okey, pinggang ni kita ambil ukuran berapa saja lebar dia. Dan juga ukuran pinggul di sini pun kita akan ambil juga bacaannya. Okey, kemudian kita ada ukuran yang perlu lagi, ukuran labuh baju. Dan juga ukuran yang kita perlukan adalah ukuran labuh lengan. Okey, hujung lengan tak perlu sebab baju ni kita pakai konsep yang asas standard saja, nanti kita akan gunakan daripada ukuran dada kita, kerana kita akan
kurangkan 4 cm di sini. Okey, ni untuk ukuran. Saya ulang untuk ukuran bahu, dada, mercu ke dada, bahu ke mercu, pinggang, pinggul, labuh baju dan juga labuh lengan. Okey. So, untuk basicnya kita buat macam biasa. Saya akan buatkan satu garis lurus di tepi untuk dapatkan garisan lurus dulu. Saya gunakan kertas A4, kertas A3 hari ni sebab saya akan gunakan saiz skala. Nanti cikgu gunakan saiz sebenar lah ya. Okey, kita buatkan garisan lurus dahulu. Di atas juga saya akan guna satu kertas saja ni ya. Okey, untuk ukuran hari ni kita perlukan tadi yang pertama adalah bahu ya. Bahu di sini cikgu boleh gunakan ukuran bahu pelajar sendirilah ya. Biasanya antara 15 ke 18 cm ya ukuran bahu. Di sini saya ambil bahu 18 ya. 18 cm bahu di sini. Okey, nanti cikgu guna ukuran sebenar, saya boleh skala je ni ya. Okey, lepas tu kita akan ada ukuran di sini. Okey, kita akan ada ukuran labuh leher. Tapi untuk yang mudah baju kurung kedah, kalau ikut formula adalah 1/6 leher tambah 3 cm. Tapi untuk mudahkan cikgu ambil standard sahaja 10 cm. 10 cm untuk labuh leher. Untuk lebar leher ni sepatutnya 1/6 leher. Tapi kita gunakan formula yang mudah sahaja. Cikgu gunakan 8 cm di sini ya. Okey, 8 cm nanti kita dapatkan garis lurus di sini. Okey, dan kita dapatkan di sini garis lurus. Okey, lepas nanti kita bentukkan dia menjadi, temukan sini dengan sini ya. Pakai pembaris lah, nampak sikit ya. Okey, kat sini kita nak sampaikan dia garis leher kita. Nanti untuk garis leher kita guna garis leher bulat dan kita akan buat lapik slip belah-belapik lah untuk baju kurung macam biasa kurung kedah ataupun kurung pesak kita gunakan slip lapik. Okey, lepas tu yang seterusnya kita perlu dapatkan bacaan kita daripada bahu tadi. Kita turun kepada dada. Ambil ukuran dada kita. Kat sini saya ambil 24 ya. 24 cm. Nanti cikgu ukur ukuran sebenar lah ya. 24 cm. Saya panjangkan garisan di sini, lentangkan. Okay. Lepas tu daripada bahu kita akan turun ni dada ya. Kita akan turun kepada garis tengah belakang. Kalau ikut ukuran saya, garis tengah belakang saya adalah 36 cm. Ini 33. Saya akan tambah lagi 3 cm. 36 cm. Lintangkan garisan ni garis tengah belakang ya. 36 cm di sini. Okay, seterusnya kita akan sambung. Saya akan habiskan bahagian atas dahulu baru saya pergi ke bawah. Okey, tadi kita dah ada garisan dada, dah ada garisan tengah belakang. So saya nak bentukkan lengan dahulu. Okey, lengan tadi bahu 18 cm di sini. Katakan let's say kita panjangkan dulu garisan 18 cm tu ukuran bahu tadi. Okey, sampai sini. Okay. Untuk baju kurung kedah, dia mudah, tak perlu ambil ukuran dada standard dan sebagainya sebab kita akan besarkan di sini. So mudah untuk kita elakkan daripada masalah keruk lengan lah. Okay, daripada bahu tadi cikgu turunkan 9 cm. Okay, untuk dapatkan satu garis lurus 9 cm. Ni standard juga semua orang sama. Tak kira badan kecil ke besar kan, ambil 9 cm. Dan cikgu dapatkan satu garis lurus juga di sini 9. Okey, tapi 9 ni cikgu dapatkan garis lurus dia sampai ke bawah. Lurus dia bukan sekadar di atas, sampai ke bawah sampai ke bawah baju Ini sebagai panduan kita untuk kita besarkan baju nanti. Okey, di sini adalah 9 cm saya besarkan. Okey. Kemudian kita tambah lagi 5 cm di sini untuk bahagian ketiak Bahagian ketiak untuk kelonggaran, kita tambah lagi 5 cm. Ini pun standard juga, cikgu ambil je 5 cm, tak kira orangnya besar ataupun kecil. Okey, 5. Panjangkan sampai bahagian dada saja tadi garisan dada ni sampai sini saja. Okey, ni saya ambil lagi 5 cm pula
Okay, let's say labuh lengan nanti, katakan labuh lengan daripada bahu ke hujung lengan adalah 40 misalnya. Nanti cikgu tolak lah ya, 40 tolak 9 tolak 5, dapat bakinya berapa, itu dah labuh lengan kita ada ya. Okay, untuk di sini saya akan habiskan kertas yang ada, saya tambah lagi 15 cm saja di sini. Okay, so saya bentukkan juga garis lurus ke bawah. Okay, dapat macam ni ya. Okay, so sekarang apa kita perlu buat? Untuk baju kurung kedah, kita tak perlu pun dapatkan ukuran dada yang sebenarnya berapa lebar dada. Sebab apa, sini dah ada kelonggaran yang cukup besar. Okay, daripada sini, tadi kita dah ambil garisan dada ni, kita luruskan juga sampai ke hujung lengan. Luruskan sampai ke hujung lengan garisan dada ni, luruskan. Okay, daripada sini, kita naikkan 4 cm formula kita. Untuk kita dapatkan runcing bahagian depan baju, 4 cm. Okay, so baki ni adalah kita punya lebar, kita punya lengan kita. Kalau tadi dada 24, di sini adalah 20 cm. Di sini akan dapat 4 cm. Okay, daripada sini kita terus bentukkan sahaja ke bahagian ketiak dan juga bahagian sisi baju. Okay, sebelum saya bentuk dahulu, saya akan pergi pada garis pinggang sekejap. Ni dada tadi, ni garis pinggang. Okay, garis pinggang tadi apa cikgu perlu buat? Di bahagian sini, yang garis yang lurus di atas ni, cikgu masukkan 1 cm. Ini untuk dapatkan bentuk yang cantik lah ya, curve pada bahagian pinggang ya, 1 cm. Masukkan 1 cm saja. Okey. Saya pun tersalah ni. 1 cm kat sini. Okey, 1 cm. Dah masuk 1 cm. Lepas tu seeloknya kalau ada French curve, gunakan French curve lah ya. Kalau tak ada French curve, boleh je lah guna pembaris, tapi kena adjust lah supaya dia cantik ya. Okay, so kat sini kita akan bentukkan daripada 4 cm ni. Okay, mesti temu titik sini ya, titik yang 5 tadi, sini. Dan mesti kena garisan sini, dan seterusnya kita akan sampai ke 1 cm tadi. Okay, saya tunjukkan. Ni sampaikan ke sini. Cikgu ambil dulu yang ini sampai titik sini. Okey. Lepas tu kita akan bentukkan dia di sini. Sampai 1 cm sini, 1 cm titik sini. Kita nak lengkungkan cantik kat sini. Okey. So kat sini nanti cikgu cantikkan lagi sikitlah supaya dia tak terlalu terlalu tajam ataupun terlalu melengkung supaya dia curve dia licin je kat sini ya. Okey. So ni dapat curve sini. Okay, dah dapat bentuk baju kita di atas sampai lengan. Okay, so tadi bawah kita belum siapkan lagi. Saya habiskan lagi sikit di sini dulu bahagian atas, iaitu kita ada lisu, penyudah penghilangan gelembung. Dalam tugasan ni kena ada penghilangan gelembung. Tadi saya dah ukur jarak mercu ke mercu dan juga mercu ke mercu dan juga labuh pada mercu daripada bahu Okay, katakan di sini mercu ke mercu saya adalah 15. Kita bahagi 2 jadi 7.5 Di sini kita ambil bahagian garisan dada, 7.5 untuk jarak mercu ke mercu saya. Dan daripada atas mercu saya adalah jaraknya di sini ya. Okey, sampai daripada atas mercu, kalau takut ni garisan ni sengit ataupun tak lurus, cikgu tanda juga di atas 7.5. Daripada 7.5 ni saya turunkan mercu saya adalah 23 mercu saya 23. Di sini kita buat garisan yang layang ataupun putus-putus ni. Di sini saya punya mercu saya 23 ya. Saya punya apex saya kat sini 23. So di sini, daripada sini kita buat garisan tadi daripada atas. Kalau nak ni kita luruskan yang 7.5 ni, luruskan ke bawah untuk kita punya bahagian lisu kita. Daripada apex ni ataupun mercu kita, turunkan 3 cm. Ini memang formula standard. Turunkan 3 cm. Dari sini baru kita mulakan kita punya hujung lisu. Okey, lebar lisu adalah standard juga 1.25 di sini Okey, lepas tu kita bentukkan di atas. Maksudnya apa? Kita tidak ada ukuran panjang lisu bahagian atas. Sebab apa? Panjang lisu bahagian atas bergantung daripada titik mercu tadi turun 3 cm. Daripada sini kita mula sampai ke sini. Kalau orang tu badan pendek ke badan panjang ke, ini akan berubah lah dia punya ukuran dia. Cuma di bawah kita akan ambil standard labuh mercu adalah 11 cm
11 cm di bahagian bawah. Cikgu ukur 11 di bahagian bawah, berhenti di 11. Dan kita bentukkan runcingnya di bawah sini untuk menjadi kita punya lisu pemadan. Okey, ini untuk penghilangan gelembung. Okey, seterusnya saya akan sambung bahagian bawah baju. Tadi pinggang kita dah ambil. Okey, daripada pinggang ke pinggul kita gunakan ukuran standard iaitu 20 cm. Ini ukuran standard untuk dewasa termasuklah remaja dan sebagainya. Ukuran standard adalah 20. Dapatkan garisan 20 dan di sini kita garis melintangkan dia 20 tadi. Okey, ini standard Okey, lepas tu kita akan ada garisan labuh baju Labuh baju ni cikgu terpulanglah nak labuh ikut pada anak murid tadi berapa panjang labuh bajunya. Di sini saya akan habiskan kertas saya sahaja. So saya katakanlah saya ambil labuh saya tambah lagi di sini 17, saya tambah sini lagi 13 cm saja labuh baju saya, paras peha sahaja. Okey, so saya lintangkan. Ni labuh baju ikut cikgu punya anak murid tadi ikut daripada atas ukur dan ukur pada sini pula, ukur pada bahu ni berapa labuh baju keseluruhan Okey, ni nampak tadi garisan dah ada tadi yang kita dah turunkan 9 cm ni kita panjangkan sampai ke bawah. Okey, sebagai panduan kita mudah. Okey, lepas tu yang berikutnya kita nak buat apa? Kita nak bentukkan bahagian bawah baju. Okey, bahagian bawah ni kita nak dapatkan curve yang cantik. Kita turunkan 2.5 cm di sini. Saya turunkan 2.5 cm untuk dapatkan curve kat bawah sini. Okey, ni labuh asal kita nak kat sini labuh asal di sini labuh baju sampai sini saja. Okey. So tambahkan 2.5 cm di sini dan di sebelah sini kita tambahkan dia kelebaran ni, tambahkan dia 5 cm. Kembangkan baju ni sebanyak 5 cm. Okey, macam ni. So nanti kita ambil pembaris, kita temukan daripada 1 cm di sini tadi, kita dah bentuk tadi, kita temukan sampai ke 5 cm dahulu. Dapat 1 cm ke 5 cm ni kita kembangkan dahulu. Kemudian apa kita perlu buat di sini? Daripada sini kita naikkan dia sebanyak 2.5 cm untuk kita dapatkan curve yang cantik. Okey, kemudian daripada sini kita ambil jarak daripada sini jarak daripada sini lebih kurang dalam 5 cm juga. Okey, dan cikgu perlu bentukkan baju ni lah Kita bentukkan baju ni supaya dapat melengkung yang cantik lah kat sini bahagian bawah ni Saya buat garis panduan dulu kat sini. Okey, so kita pakai pembaris. Okey, kat sini kita nak curvekan dia. Ini sepatutnya pakai freehand je lah cikgu ni Kita tak adalah pakai pembaris sangat kat sini. Kita temukan dulu yang kat sini. Okey, di sini kita lembutkan sikit dia. Okey, macam tu. Dan di sini kita dapatkan dia garisan yang betul-betul bawah dia lah ni. Okey, so kat sini cikgu lembutkan supaya dia jangan keras kat sini lah So kita dapat kita punya curve bahagian tepi dia macam dia ada rencong sikit lah. So dapat tak? Okey, ini bahagian bawah dia cikgu bentukkanlah supaya cantik di sini. Okey, sekarang baju ni adalah akan jadi apa? Dia akan jadi atas lipatan sebab kita buat depan belakang dia sama saja, tidak ada bukaan. Bukaan hanya bahagian leher nanti. So next kita masukkan kita punya tanda ira kita, ira lurus kita di sini. Okey, tadi saya tunjukkan contoh gambar tadi, cikgu boleh pilihlah sama ada nak lengan dia bercorak ataupun badan yang bercorak. So kalau katakan nak lengan bercorak tadi, di mana kita nak mula corak tadi? Kita mula pada garisan yang 5 ni. Sini Okey, yang di bahagian atas sini kita ambil bercorak. Saya buatkan dia satu garisan tambahan di sini untuk cikgu nampak saja Okey, bahagian ke bawah sini adalah bahagian cikgu boleh kombinasikan dengan corak fabrik. Misalnya sini nak yang bercorak ataupun sini yang polos, ataupun sini yang polos, sini yang corak. Ini bergantung kepada variasi masing-masing lah. Okey, so basically dah siap. Okey, tanda lipatan kita di sini sebab kita ada lipatan yang bahagian depan dan juga bahagian belakang, dia sama sahaja. Okey, nanti apa dah siap macam ni, saya akan tunjukkan cara membuat leher kita. Okey, ni tadi kita dah draft tadi. Yang kita draft tadi adalah separuh macam ni Okey, ni kita tunjukkan gambar yang separuh. Okey, ni yang kita dah buat tadi ni adalah separuh macam ni.
So bila kita buat tali lipatan di sini, maknanya apa? Bila kita buka dia akan jadi skirting macam ni. Okey. So untuk mudah, cikgu boleh juga ambil nanti kain atas lipatan di bahu. Supaya kita lipat di bahu dan lipat di sini supaya dapat nanti tak perlu potong di bahu. Okey. So kalau kita buka dapat macam ni lah. Kita punya baju kita. Belakang pun dia akan copy paste depan, depan pun akan copy paste belakang. Sama je. Okey, ni terbalik tadi. Okey, ni di bahagian hadapan. Tadi leher kita yang 8x10, ni bahagian belakang. Bahagian belakang nanti cuma kita ambil turunkan sini 1 cm saja ya. Okey. Daripada sini belakang kita ambil turunkan 1 cm saja. Tak perlu besar sangat. Sebab baju ni ada slip, ada bukaan di depan Kalau kita ambil di sini tadi 10, kita punya bukaan sini pun adalah 10 nanti Kita punya bukaan slip berlapik kita. So untuk yang bahagian belakang, kalau kita pakai pola yang sama pun masih boleh. Kita cuma bentukkan kat sini sajalah. Dia 1 cm saja kat sini bahagian belakang Okey. So ni kita punya bahagian baju dah siap. Okey, saya tunjukkan juga bahagian untuk kita buatkan dia punya lapik kita. Leher tadi kita dah ambil 8x10 tadi sini. Okey, so nak mudah cikgu boleh buat terus bentang Kalau buat bentang lebih mudah sikit daripada kita buat dia separuh macam ni Okey, sebab kita nak letak dia atas kain terus Okey, so cikgu buat tadi, ukurkan dia 8. Okey, di sini 8. Ini ke bawah 10. Okey, dan ini di belakang tadi saya turunkan 1 cm saja tadi. Okey. Lepas tu tepi ni cikgu ambil basi 5 cm. Basi sini 5 cm. Dan sini tadi saya sebut kita punya kalau panjang bukaan leher kita 10. Panjang di bawah ni belah kita punya belah dah pun 10 cm juga di sini. Dan kita ada keliling ni saya ada lapik Lapik kita ni 5 cm. Ni 5 cm termasuklah di bahagian bawah sini pun kena ada dia punya basi dia iaitu 5 cm. So nanti kita akan jahit kita punya garis leher ni. Nanti kita dah siap. Kita punya lapik ni macam ni. Kita gunting, keluarkan dan kita akan letak pada kita punya baju nanti di sini supaya mudah. Kita akan letak macam ni nanti atas kain kita. So kita akan pandukan garisan sini dan garisan sini. So garisan ni jangan hilangkanlah, mesti ada garisan ni Okey, ni yang ni saya tak perlu demo kot saya rasa sebab apa cikgu dah faham. Cikgu ambil buat garis lurus segi 4 di tengah dia. Ambil 8 cm, ke sini pun 8 cm. Ini 10, 5. Okey, ni 8, 5. Sini 1 dan sini pun 5 juga, 5 cm Ni pun 5 cm juga. Okey, bahagian lapik nanti kita akan jahit tepi saja di bahagian sini. Okey, bahagian tepi dan kini kita akan jahit di baju dan kita akan tebuk kemudian lah Nanti saya tunjukkan ini masa kita buat proses menjahit ataupun buat pola untuk potong fabrik nanti. Okey, ini untuk video yang pertama berkenaan dengan cara mendraft pola kurung blouse kurung kedah